Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam forum perdana pada hari yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak bergaya, izinkan saya terlebih dahulu mengupas dengan lebih lanjut tentang tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita yang akan dibincangkan adalah berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu perubahan iklim akan terjejaskah bekalan makanan buat manusia. Perubahan iklim merujuk kepada perubahan signifikan statistik dalam purata keadaan iklim ataupun kepelbagaiannya untuk jangka masa yang panjang. Perubahan iklim berlaku mungkin kerana proses semula jadi dalaman bumi, pendorong luaran, ataupun perubahan antropogenik terus-menerus dalam komposisi atmosfera dan penggunaan tanah. Perubahan iklim ditakdir sebagai perubahan yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung dengan aktiviti manusia yang mengubah komposisi atmosfera global dan merupakan tambahan kepada kepelbagaian iklim semula jadi untuk tempoh masa yang dapat dibandingkan. Definisi yang saya utarakan sebentar tadi hanyalah untuk memberi pengetahuan serba sedikit kepada hadirin tentang apa itu perubahan iklim. Untuk membicarakan dengan lebih lanjut tentang tajuk ini bersama saya 4 orang ahli panel yang sungguh berdedikasi. Oleh itu izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita. Ahli panel kita yang pertama sungguh ceria orangnya, yaitu Fatin Farhana Fariha binti Rajali. Ahli panel kita yang kedua pula adalah Maria binti Osman. Ahli panel kita yang ketiga sungguh kacak orangnya, yaitu Abu Salim Raihan bin Abu Qasim. Dan ahli panel kita yang terakhir tak lekang dari senyumannya, yaitu Encik Nizam bin Ronald. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kita menelusuri bagaimana perubahan iklim mempengaruhi pengeluaran dan keselamatan makanan. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada panel kita yang pertama, yaitu Fatin Farhana. Fatin, mohon merungkaikan persoalan ini kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator. Pada pendapat saya, perubahan iklim dunia mampu mempengaruhi pengeluaran dan keselamatan makanan. Mengapa saya berkata sedemikian? Menurut Profesor Dr. Parker Kenan dari Turki dalam pembentangannya di Workshop on Climate Change, Resilience to Agriculture System di University Agriculture Faisalabad, UAE, Punjab, Pakistan pada Disember 2015, definisi paling umum bagi perubahan iklim ialah ciri statistik bagi sistem iklim dalam tempoh 1 dekad ataupun lebih panjang tanpa mengambil kira punca daripada manusia ataupun faktor lain. Pemanasan global bukanlah satu-satunya kesan kepada perubahan iklim. Malah, ia turut menyebabkan berlakunya sistem ribut yang lebih kuat, peningkatan pemendakan, musim kemarau yang panjang dan berlaku proses peningkatan aras laut akibat daripada pencairan lembar ais di Greenland. Perubahan yang berlaku ini seterusnya secara tidak langsung akan mempengaruhi pengeluaran dan keselamatan makanan di sesebuah negara. Jadi, menjadi persoalan sekarang, bagaimanakah perubahan iklim menjejaskan keselamatan bekalan makanan? Baiklah. Sebenarnya, makanan boleh menjadi ejen penyebaran penyakit kepada pengguna apabila ia berfungsi sebagai medium pertumbuhan bakteria
dan pembangunan bahan kimia bahaya yang mengakibatkan keracunan dan penyakit. Makanan boleh menjadi tidak selamat akibat dari kehadiran patogen seperti bakteria, kulat, parasit dan virus, bahan kimia yang mengandungi mikotoksin, antibiotik dan dadah veterani serta zarah fizikal daripada sumber kaca dan kepingan plastik di dalamnya. Perubahan iklim yang berlaku pada masa kini boleh menjejaskan secara langsung ataupun tidak langsung kepada sifat, taburan dan kelaziman patogen serta pencemaran bahan kimia di dalam bekalan makanan. Selain itu, tanaman bijirin seperti padi dan gandum sangat sensitif kepada iklim dan bencana alam. Buktinya, sejarah pasaran gandum dunia bagi tempoh 4 dekad lalu telah menunjukkan bahawa krisis harga merupakan masalah yang sering timbul apabila penawaran beras terganggu akibat daripada perubahan cuaca dan bencana alam. Sebagai contoh, krisis bekalan gandum yang serius pernah berlaku pada awal tahun 1970-an. Hal ini terjadi rentetan daripada kemarau yang teruk yang melanda Rusia dan Amerika dan telah menjejaskan pengeluaran bijirin terutamanya gandum. Harga beras dan gandum yang melonjak naik telah menjejaskan penduduk miskin yang membelanjakan sebahagian besar pendapatan mereka untuk makanan ruji tersebut. Pada tahun 2008, negara Vietnam yang merupakan pengeluar beras utama dunia telah mengalami masalah serangan parasit. Negara Bangladesh pula telah dilanda banjir yang teruk dan negara China telah dilanda banjir besar. Hal seperti ini telah menyebabkan berlakunya krisis dalam pasaran beras di mana berlakunya lebihan ekspor hanya pada kadar 7% sahaja dan menjadikan pasaran dan harga beras dunia tidak stabil. Pada masa itu, harga beras dunia telah mencapai paras tertinggi yang pernah direkodkan iaitu RM3,430 setan beras pada Mei 2008. Justeru itu, ada beberapa kajian yang dijalankan telah menunjukkan bahawa perubahan iklim ini akan mempengaruhi pengeluaran melalui perubahan produktiviti, pengurangan kuantiti air untuk pengairan dan kekurangan tanah kerana berlakunya peningkatan aras laut. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi pengeluaran dan keselamatan makanan yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci daripada Fatin Farhana. Sidang hadirin, seperti yang kita sedia maklum, perubahan iklim yang berlaku pada hari ini mampu untuk menjejaskan hasil pertanian kerana perubahan suhu yang ekstrim. Ia juga berkait rapat dengan tajuk forum kita pada hari ini. Oleh itu, saya memohon penjelasan daripada panel kita yang kedua iaitu Maria binti Osman. Maria, pada pandangan Maria, adakah perubahan iklim akan memberi kesan terhadap aktiviti pertanian yang dijalankan? Terima kasih kepada pendapat daripada panel-panel yang lain. Seterusnya saya teruskan forum ini mengenai perubahan iklim akan terjejaskah bekalan makanan dunia. Saya teruskan forum ini dengan perbahasan mengenai impak perubahan iklim terhadap hasil pertanian yang secara tidak langsung menjejaskan bekalan makanan dunia. Kita sedia maklum bahawa pertanian merupakan salah satu sumber penyumbang kepada bekalan makanan dunia. Sebagai contoh daripada hasil pertanian ini, seperti padi menghasilkan beras, pertanian lain seperti bijirin, gandum serta gula, dan pertanian-pertanian yang lain seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. United Nations PBB mengatakan bahawa perubahan iklim ini merupakan titik pangkal kepada pengurangan sumber bekalan makanan dunia. Bagaimanakah hal ini boleh berkait dan bagaimanakah hal ini boleh terjadi? Okey, hal ini terjadi kerana perubahan iklim secara tidak langsung mempengaruhi elemen-elemen cuaca dan iklim yang lain.
Sebagai contoh, akibat daripada perubahan iklim ini mampu menyebabkan suhu meningkat secara drastik ataupun mampu menyebabkan penurunan suhu secara drastik, serta mampu menyebabkan kejadian bencana-bencana alam semula jadi seperti El Nino dan La Nina. Perubahan iklim yang drastik ini daripada faktor semula jadi ataupun daripada faktor tindakan manusia seperti pelepasan asap abu fosil dan karbon dioksida menjadi titik pangkal kepada berlakunya perubahan iklim yang seterusnya mengakibatkan kejadian-kejadian bencana dan perubahan-perubahan elemen dalam cuaca dan iklim. Perubahan suhu yang ekstrim mengakibatkan kadar kehilangan tani dengan lebih pantas, termasuk kehilangan nutrien dalam tani. Yang bermaksud akibat daripada perubahan iklim ini sebagai contoh suhu yang sangat ekstrim menyebabkan tani tersebut mengalami kekeringan, kehilangan nutrien dan secara tidak langsung mengalami penggurunan. Walau terdapat kes laporan yang menyatakan bahawa perubahan iklim ini meningkatkan hasil pertanian, sebagai contoh pertanian jagung di Peru, namun laporan-laporan lain secara langsung menyatakan bahawa perubahan iklim ini menjejaskan bekalan makanan dunia yang sudah sedia ada. Selain itu, akibat daripada peningkatan suhu ini juga, kadar penyejatan meningkat mengakibatkan kehilangan air daripada akar dan daun sangat pantas sehingga tumbuhan tersebut mengalami kerosakan DNA yang mengakibatkan tumbuhan tersebut mengalami kekeringan dan seterusnya tumbuhan tersebut terbantut. Laporan kajian daripada FAO iaitu Food Outlook yang dikemukakan pada Februari 1998 menyatakan hampir 37 negara menghadapi masalah bekalan makanan dunia. Hal ini berpunca daripada kejadian El Nino. Sebagai contoh, sebilangan besarnya terutama di Amerika Tengah mengalami penyusutan bekalan makanan dunia berpunca daripada kejadian bencana iaitu El Nino pada tahun 1998. Selain itu, dalam anggaran dalam tempoh 1980 hingga 2018 menunjukkan penurunan sebanyak 55% hasil gandum dan penurunan sebanyak 3.8% hasil jagung. Hal ini adalah berpunca daripada perubahan iklim tersebut. Pertanian-pertanian lain seperti hasil pertanian kacang soya di Brazil, kentang di Peru dan padi di Indonesia, Malaysia dan Thailand turut terjejas akibat daripada perubahan iklim ini. Kita umum mengetahui bahawa bagi menghasilkan pertanian yang berkualiti dan baik serta menghasilkan dan meningkatkan bekalan makanan dunia, pertanian memerlukan jenis tani yang bernutrien tinggi serta keadaan ataupun kondisi-kondisi yang tertentu untuk meningkatkan pengeluarannya seperti suhu yang optimum dan bekalan air yang mencukupi. Oleh sebab perubahan iklim ini mampu menjejaskan kandungan nutrien dalam tani serta mampu menjejaskan bekalan air, secara tidak langsung menyusutkan hasil-hasil pertanian dan menyebabkan pengurangan bekalan makanan dunia. Dan tuntasnya, jelaslah bahawa perubahan iklim ini mampu menyebabkan penyusutan kepada bekalan makanan dunia. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Seperti yang dikatakan oleh saudara Maria mengenai perubahan iklim telah mempengaruhi perubahan suhu yang ekstrim. Suhu yang ekstrim telah menyebabkan berlakunya kejadian La Nina. Perubahan ini menyebabkan jumlah hujan yang semakin tinggi. Data meteorologi menunjukkan perubahan yang ketara berlaku kepada jumlah hujan yang semakin tinggi dan turun dalam tempoh masa yang singkat. Apa yang berlaku ialah bumi tidak mampu menanggung jumlah air yang banyak pada satu masa.
lalu menyebabkan berlakunya banjir dalam kadar yang amat membimbangkan. Kejadian sebegini bukan sahaja berlaku di negara kita, tapi ia merupakan fenomena global. Menurut laporan terkini daripada Perubahan Iklim PBB IPCC menunjukkan kadar kejadian hujan ekstrim telah meningkat di selata dunia. Daripada laporan tersebut merumuskan bahawa hasil kajian daripada ribuan saintis di seluruh dunia menunjukkan peningkatan ini berkait rapat dengan fenomena pemanasan global. Kawasan taburan hujan pada masa ini sudah banyak-banyak berubah, di mana kita melihat kawasan ini yang tak pernah hujan mengalami banjir sebelum ini mula menghadapinya. Tidak heranlah saban tahun setiap negeri yang mengalami fenomena banjir berubah-ubah. Kejadian La Nina ini telah menyebabkan berlakunya krisis makanan yang menjejaskan bekalan makanan dunia disebabkan hasil tanaman pertanian musnah kerana La Nina. Sebagai contoh, kejadian La Nina menyebabkan suhu air di kawasan Khalistiwa dan Lautan Pasifik menjadi lebih sejuk. Fenomena ini telah dikaitkan dengan krisis makanan sedunia pada tahun 2007 hingga 2008, di mana pada tahun itu dunia mengalami kekurangan bekalan makanan. Perkara sebeginilah yang mendatangkan kerisauan dan kebimbangan kepada seluruh negara kerana perubahan iklim boleh menjejaskan bekalan makanan dunia. Banyak kajian yang dilakukan juga mendapati bumi kehilangan 1/3 tanah suai tanah dalam tempoh 40 tahun lalu. Sebahagian besarnya disebabkan bencana dan pemulihan yang lemah. Lebih 1.3 bilion penduduk dunia tinggal di tanah pertanian yang semakin tidak subur dan ia mengakibatkan kekurangan hasil tanaman sekaligus meningkatkan risiko kebuluran. Data Bank Dunia pada tahun 2017 mendahkan kemarau memusnahkan hasil keluaran yang boleh memberi makanan kepada 81 juta orang setiap hari untuk setahun bermula pada tahun 2001. Dalam erti kata lain, perubahan iklim adalah salah satu punca utama konflik di seluruh dunia. Ia membawa kepada kekurangan makanan, mengancam kehidupan penduduk dan menjejaskan seluruh populasi. Perubahan iklim ini bukan saja menjejaskan bekalan makanan dunia, malahan mengancam penduduk di negara termiskin sebagai contoh Haiti dan Timur Leste. Hal ini kerana sejumlah 2.5 bilion petani, peternak dan nelayan di seluruh dunia bergantung kepada iklim dan sumber semula jadi untuk makanan. 3 daripada 4 orang hidup dalam kemiskinan bergantung kepada pertanian dan sumber semula jadi untuk kelangsungan hidup, dan perubahan cuaca tidak menentu seperti bencana alam meningkatkan kebergantungan mereka terhadap bantuan kemanusiaan. Bagi golongan ini, kesan perubahan iklim adalah risiko antara hidup dan mati. Impak perubahan iklim ini terus menjangkau ramalan saintifik dan ia semakin meningkat pada kadarnya membimbangkan dan dijangka bertambah teruk dalam tahun-tahun mendatang. Menjelang 2050, perubahan iklim dilaporkan meningkat. Jumlah penduduk keleburan sebanyak 20%, terutamanya di negara Afrika. Oleh itu, perubahan iklim ini akan menjejaskan bekalan makanan untuk manusia. Terima kasih Maria atas penjelasan yang panjang lebar tentang kesan daripada perubahan iklim terhadap kegiatan pertanian yang akan menjejaskan bekal makanan buat manusia. Dan terima kasih juga kepada Abu Salim atas penjelasan tambahan yang diberikan. Soalan terakhir ini saya akan tujukan kepada Encik Nizam bin Ronald. Encik Nizam, bolehkah Encik terangkan bagaimana perubahan iklim menjejaskan sumber makanan melalui kegiatan perikanan, dan sekaligus menjawab persoalan adakah perubahan iklim akan menjejaskan bekalan makanan buat manusia? Assalamualaikum dan salam dunia. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, isu perubahan iklim sangat signifikan dalam keadaan global pada masa kini. Sebabkan beberapa faktor langsung semula jadi dan juga faktor daripada kegiatan manusia, iklim bumi berada pada suatu tahap perubahan dari keadaan asalnya yang tidak terkawal, dan fenomena ini akan menyebabkan banyak kesan yang negatif berlaku terhadap keadaan sekeliling dan juga keadaan manusia yang berada pada
kawasan reruang sekitarnya. Salah satu kesan yang akan terhasil daripada isu perubahan iklim ini adalah terjejasnya sumber makanan manusia. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang isu perubahan iklim yang menjejaskan sumber makanan yang spesifik kepada sumber makanan daripada lautan sahaja. Memandangkan saudari Maria tadi telah menjelaskan tentang sumber makanan daripada daratan, yaitu melalui aktiviti pertanian. Baiklah, sumber makanan daripada lautan sangat signifikan dan sangat berkait rapat dengan aktiviti perikanan. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu aktiviti perikanan. Perikanan merupakan satu aktiviti komersial yang bertujuan untuk menyumbangkan bahan-bahan mentah dan bahan sumber makanan daripada lautan kepada industri permakanan dan juga sumber makanan di dunia. Aktiviti perikanan ini tidaklah signifikan dalam satu negara sahaja, ianya berpencar luas kepada beberapa negara yang menjalankannya. Persoalannya, kenapa sumber makanan lautan sangat penting kepada manusia? Ianya kerana sumber makanan daripada lautan akan membekalkan tubuh badan manusia dengan sumber protein. Sumber protein ini sangat penting untuk sistem pengangkutan dan juga sistem tumbesaran manusia. Selain itu, sumber protein juga sangat penting untuk penghasilan tisu, hormon, dan juga antibodi yang dapat membekalkan tubuh badan kita dengan sistem imunisasi. Aktiviti perikanan ini sangat penting terutamanya kepada negara-negara persisiran pantai kerana ia akan membekalkan sumber makanan dan juga menjadi salah satu sumber ekonomi yang terpenting untuk rakyat dan juga masyarakat sekitar. Sebagai contoh, negara kita sendiri, Malaysia, merupakan salah satu negara yang sangat signifikan dengan keadaan kegiatan perikanan ini. Buktinya, jumlah penangkapan ikan pada tahun 2018 adalah 1,5 juta tan metrik. Daripada jumlah tangkapan itu, 78,8% merupakan perikanan laut daripada sumber liar. Manakala aquakultur pula mencatatkan data sebanyak 21,2%. Ini jelas menunjukkan bahawa Malaysia merupakan salah satu negara dunia yang sangat pentingkan aktiviti perikanan dalam negaranya. Jadi, apa pula kaitannya sumber perikanan ini dengan keadaan perubahan iklim? Hal ini disebabkan perubahan iklim akan mempengaruhi corak penghasilan daripada aktiviti perikanan. Para nelayan perlu turun ke laut untuk mencari hasil penangkapan mereka dan laut adalah dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca yang tidak menentu akan menyebabkan perubahan iklim. Ini kerana perubahan iklim akan mempengaruhi corak suhu lautan dan juga sistem air tawar. Selain itu, ia akan juga menyebabkan kenaikan paras air laut, kemudian akan berlakunya keadaan ribut dan juga keadaan angin kencang yang tidak terkawal, di mana ini akan membahayakan keadaan nelayan yang berada pada lautan untuk menjalankan proses penangkapan mereka. Oleh sebab itu, para nelayan sangat bergantung sepenuhnya pada keadaan iklim dan cuaca jika mereka hendak menjalankan proses penangkapan mereka di lautan. Jika keadaan lautan sangat buruk dan membahayakan keadaan mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kesannya, aktiviti perikanan tidak akan dapat dijalankan dalam satu tempoh masa yang panjang dan ia akan menyebabkan tingkat hasil sumber makanan daripada perikanan akan merundum jatuh. Jelaslah bahawa perubahan iklim akan menjejaskan sumber makanan lautan yang terhasil daripada aktiviti perikanan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Nizam. Demikianlah perbahasan daripada ahli-ahli panel kita tentang perubahan iklim akan terjejaskah bekalan makanan buat manusia. Kesimpulan daripada perbahasan ahli-ahli panel kita dapatlah disimpulkan bahawa perubahan iklim ini memang menjejaskan bekalan makanan buat manusia. Malah bukan sahaja memberi kesan terhadap bekalan makanan, tetapi
turut memberi kesan kepada semua sektor-sektor ekonomi yang lain yang dijalankan oleh manusia. Oleh itu, sebagai langkah penyelesaiannya, kita tidak boleh hanya bergantung harap kepada pihak bertanggungjawab untuk mengatasi masalah perubahan iklim ini, tetapi kita sendiri perlu untuk mengambil peranan bagi mengekang isu ini daripada kerap berlaku, kerana manusia merupakan penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim yang berlaku pada hari ini. Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin kerana hadir untuk menyaksikan forum perdana ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengakhiri perbicaraan ini. Mohon mengundur diri, sekian saja dan terima kasih.